Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. So to cut short and simple, hari tu kita dah unbox Realme GT Master Edition, kotak yang ini dekat tangan aku ni. Alright, di mana dia punya spek tu adalah Snapdragon 7778, dia punya speaker mono speaker, kamera 64 megapixel. Dia punya kelebihan tu aku boleh katakan dia adalah yang special version lah, iaitu yang designer edition. Design by Naoto Fukasawa tak silap aku, di mana dia adalah cantik lah. Cumanya varian dia ni ataupun dia punya kelas dia tu dekat mid-range punya level. Dan hari ni Fastech Lim ada hantar kat aku dua lagi yang baru ni. Yang ini adalah sama Master Edition, tetapi bukan designer punya edition. Dia adalah yang bukan leather punya belakang. Spek semua adalah sama. Dan dekat bawah ni yang special ni, ini adalah Realme GT Master Explorer Edition, di mana perbezaan utama adalah dia menggunakan Snapdragon 870. Jadi kalau korang tahu apa yang menarik dan berbeza lagi tentang Explorer Edition ni, tanpa lengah masa lagi, let's check it out. So to cut short and simple, both Realme GT Master dan juga Master Explorer ni dua-dua ada varian yang designer ni, iaitu Naoto Fukasawa punya designer. Dua-dua mempunyai texture lebih kurang sama. Berbeza adalah beberapa perkara yang aku boleh katakan mungkin deal breaker bagi setengah orang. Jadi jom kita tengok apa yang berbeza antara ketiga-tiga kotak ni. Let's go. First thing first, kita letak tepi dulu. Ini adalah Master yang bukan designer, ini adalah Master yang designer, ini adalah Explorer. So dari segi comparison kotak dia adalah sama saja design dia. Cuma yang dekat sini korang nampak lah, ini adalah lebih panjang. Dia ada Explorer, sini adalah GT Master saja. Both ada sign Naoto Fukasawa, kalau kita boleh nampak tak silau. Alright, macam itu lebih kurang. Cumanya kotak yang Master biasa adalah lebih tinggi. Lebih tinggi sikit je. Tetapi based on dekat dalam ni, barang sama je. Aku tak sure kenapa kotak ni ditinggikan sedikit. Alright, jadi kita letak tepi yang Master biasa yang kita dah buka tu. So ini adalah kotak dia. Again, varian yang ini adalah 12256 lah, the highest varian untuk Explorer ni. Alright, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, dalam sama saja. Dekat dalam ni terdapatnya dia punya documentation yang kita takkan baca in Chinese. Of course, ini adalah China set. Bawah ada telefon, kita letak tepi dahulu. First thing first, casing korang boleh nampak casing ni lebih kurang sama je. Ini adalah yang Master itu tadi, ini adalah Explorer. Cumanya kalau korang boleh nampak, cut out kamera dia lebih square dan lebih panjang lah. Alright, more or less adalah lebih kurang sama. Dan kalau korang boleh nampak juga, casing kat sini dia punya cut out sisi dia lebih nipis. Sebab apa? Dia menggunakan curve screen lah. Aku akan tunjuk kejap lagi. More or less, ini adalah casing yang sama. 65 watt super dart charger yang sama. Kabel Type A to Type C yang sama. Dan juga dia punya SIM generator yang sama lah. Alright, itu dekat dalam kotak untuk Explorer Edition ni. Kita letak tepi dahulu. Jom kita buka pula. Ni letak tepi sini dulu. Kita buka yang Realme GT Master yang bukan Designer Edition. Alright, jadi kotak dia ni macam Realme GT yang biasa dulu. Di mana kalau korang nampak hitam macam ni, warna silver hitam. Ini adalah variannya 8256. Alright. Ini harga dia again 1,500 ke 1,600 saja, depending pada varian. Jadi jom kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, so thank you Fastech Lim sebab support Izami Gadget, sentiasa menghantarkan telefon-telefon terbaru untuk kita jadi orang pertama bawakan dekat Malaysia ni. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Right. So dekat dalam ada kotak yang sama je, ada documentation dekat dalam ni. Alright. So ini adalah telefon dia. Bawah okey, casing wise kalau korang boleh nampak sama lebih kurang, cumanya yang Explorer, bukan Explorer, yang Master ni dia ada texture macam luggage lah. Sebab apa? Inspirational by luggage. Yang ini still lagi kelabu, silikon lembut yang sama, cumanya ini adalah flat, kosong, bodoh macam tu je lah. More or less adalah lebih kurang sama saja. Alright. Bawah sama saja, kabel yang sama, 65 watt super dart yang sama. So kita letak tepi juga ini. Kita nak fokus kepada design telefon Alright. So kita tengok ini dulu lah Ini adalah Master yang macam itu tadi. Alright. So ini adalah berwarnakan rainbow. Alright, kalau korang boleh nampak ini adalah warna dia. So dari segi spek benda ni kita tak cerita lebih lanjut lah. Korang boleh tengok video Realme GT Master Edition lepas, sama saja. So to put in comparison, ini adalah yang designer punya varian. Ini adalah yang biasa. Di mana dari segi dia punya design, kalau korang boleh nampak, layout semua adalah sama saja.
Kecuali ini adalah, kecuali ini adalah leather ataupun macam vegan leather lah. Alright, itu dia ada efek macam garis-garis luggage. Yang ini adalah typical macam pearl rainbow punya efek. Itu sahaja. Okay, so kita letak tepi lagi. Jadi jom kita nak tengok yang Explorer ni sebenarnya. Korang datang nak tengok Explorer ni kan. Okay, kita letak tepi sini. Mana takut kotak tertukar. Kita kena tengok betul-betul. So inilah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, so inilah dia Realme GT Master Explorer Edition dengan warna beige. B-E-I-G-E. Warna-warna coklat cream macam itulah. Alright. Di mana to put in comparison, dia punya design macam ni lebih kurang. Alright. Okay, tak apa, aku nak boot up jap. Nanti kita go through lebih lanjut pasal Realme GT Master Explorer ni. Stay tuned. So phone pun dah boot up. Jadi macam biasalah dia ada always on display. Sebab apa? Dia menggunakan Super AMOLED display juga. In-display fingerprint yang sama, laju pantas dan OS yang sama, Realme UI 2.0 berasaskan Android 11. Ini adalah China ROM dengan Google Play Store boleh install dan apps banking semua tak ada masalah. So far dari segi part-part ni adalah lebih kurang sama. Now jom kita go through pasal dia punya design. Sebab design ni adalah membezakan dia juga. So first thing first, ini adalah paparan hadapan untuk Explorer Edition ni, di mana dia menggunakan paparan bersaiz 6.55 inci. Of course Super AMOLED juga, Full HD Plus dengan kadar segar semula 120Hz. So dekat situ nampak sama. Kecuali yang ini mempunyai support untuk HDR10 Plus dan juga ini menggunakan curve Gorilla Glass punya display. So dekat situ boleh kita nampak agak berbeza. Selain daripada itu, yang lain-lain boleh dikatakan agak sama, di mana dia mempunyai selfie kamera 32MP dengan bezel bawah aku boleh katakan yang Explorer ni lebih tipis lah berbanding yang Master biasa. Master biasa tu dia punya bezel bawah tu lebih tebal, tetapi the rest kita boleh nampak yang ni adalah 6.43, Explorer adalah 6.55. Of course lebih panjang, lebih besar lah sedikit sahaja. More or less dari segi quality wise ini adalah lebih better, HDR10 Plus. Dekat bahagian atas kalau korang boleh nampak, design dia adalah flat macam ni. Terdapatnya satu mikrofon dan dia punya body ni ikut sama dengan warna belakang dia. Dia mempunyai warna macam gold accent macam tu. Dekat bahagian bawah korang akan dapat satu speaker grade, port pengecasan jenis Type-C, another microphone dan juga SIM card tray, di mana sama saja SIM card tray support untuk 2 SIM slot. Korang tak boleh expandable memory. So dekat sebelah kanan korang akan dapat dia punya on off button dan dia punya bezel ataupun dia punya frame tepi ni agak tirus lah, sebab apa dia agak curve depan dan belakang body dia ni. Dan dekat sebelah kiri korang akan dapat dia punya volume rocker up and down dengan dia punya jenis frame adalah sama sahaja. Dekat bahagian belakang, ini adalah yang membezakan yang pertama. Compare to yang ini adalah berwarna grey atau kelabu, ini adalah berwarna beige, B-E-I-G-E, dengan design luggage. Dan kalau korang nampak first thing first, dari segi perbezaan utama adalah yang Explorer ni kamera dia nampak lebih square dan panjang, yang ini nampak lebih rounded. Dan body pun kita boleh nampak yang ni nampak macam lebih square lah. Ini lebih nampak macam muda sikit, ini nampak lebih professional macam itulah. Tetapi dari segi texture, everything adalah sama. Dekat atas terdapatnya logo Realme, design by Naoto Fukasawa, dia punya designer from Japan. Alright, more or less dekat tangan aku boleh katakan lebih kurang sama, tetapi aku boleh rasakan yang this one lebih sleek rasa dia, due to the curvature lah, depan dan belakang dia curve bertemu kat tepi. So yang Explorer ni rasa dia lebih eksklusif dan lebih special macam tu. Alright, dari segi kamera pula, dekat belakang untuk Explorer Edition ni layout dia sama je. Dia ada kamera utama, kamera ultrawide dan juga macro lens. Di mana untuk Explorer ni kamera utama dia adalah 50MP, yang Master biasa adalah 64MP. So dekat situ nampak ada sedikit penurunan. Tetapi untuk yang Explorer ni korang akan dapat PDAF OIS, Optical Image Stabilization, yang dekat Master ni tak ada. Dan dekat Explorer ni dia punya ultrawide angle dia adalah 16MP berbanding 8MP pada yang Master biasa ini. Yang makro adalah sama saja 2MP. Alright, so dari segi lebih sampel gambar, aku akan letak dekat skrin sekarang. Okay guys, so ini adalah rakaman kamera hadapan untuk Realme GT Master Explorer Edition. Alright, di mana dia mempunyai kamera hadapan sama 32MP yang sama pada Master Edition biasa. So bagaimana dari segi hasil rakaman audio dia? So far video boleh pada maksimum 1080p 30fps juga untuk kamera hadapan. Bagaimana dari segi dia punya exposure, overblown tak overblown, sekarang adalah pukul 2 petang, agak panas baru lepas hujan.
So korang boleh komen kat bawah, okey tak okey dia punya audio dan juga video quality dia. Thank you guys. Okay guys, so ini adalah rakaman kamera belakang untuk Realme GT Master Edition Explorer lagi. Di mana berbeza dengan Realme GT Master biasa, yang ini adalah 50 megapiksel saja, tetapi hadir dengan OIS. Di mana kalau untuk Master biasa adalah 64 megapiksel tanpa OIS. Selain daripada itu, dia juga hadir dengan 4K 60 fps berbanding dengan 4K 30 fps pada Master biasa. Alright, jadi should be bila ada OIS ni, dia punya stabilization dia ataupun dia punya night shot dia should be lebih stable lah. So bagaimana dari segi audio semua, everything. Jadi jom kita lari spam 2. 1, 2, 3. Alright. So jom kita lari lagi sekali. Alright, so bagaimanakah hasil dia? Adakah lebih gegar ataupun kurang gegar? Korang boleh komen dekat ruangan komen di bawah. Now, bercerita pula pasal audio dan juga speaker. Alright, so satu benda yang turns down bagi aku untuk yang Master biasa ni adalah dia mempunyai stereo bottom firing speaker saja, di mana bunyi okey tapi mono speaker kan. Dan untuk Explorer ni dia settlekan masalah tu, dia memberikan korang dua stereo speaker yang aku boleh katakan agak sedap untuk didengari. Jom kita buka satu lagu. Alright, ini adalah maximum Alright, aku boleh katakan stereo speaker always a welcome features. Dari segi bunyi aku boleh katakan nampak sedap dan surrounding lah. Tapi dari segi kelantangan bagi aku okey lah. Dia adalah a good pair of stereo speaker. Now bercerita pula pasal performance wise. Alright, jadi macam korang dengar tadi, dia menggunakan Snapdragon 870. So dia punya level tu dekat-dekat flagship macam itulah. Comparing to Realme Master biasa ni, itu hari kalau dari segi Antutu kita berjaya mendapatkan markah sekitar 500,000 lebih. Tetapi untuk yang Explorer ni kita berjaya mendapatkan markah sekitar 700,000 lebih, which is bagi aku memang sangat-sangat bagus lah. Untuk kerja-kerja biasa memang tak ada masalah. Malah bagi siapa yang nak gaming, untuk PUBG Mobile dia berjaya mendapatkan setting yang aku boleh katakan agak tinggi, iaitu HDR punya setting dengan Smooth Extreme. Manakala untuk Mobile Legends surprisingly disupport untuk Ultra Graphic dengan HFR dan HD Mode boleh di-onskan. Manakala untuk Genshin Impact, untuk Master biasa ni, itu hari kalau bermain tu boleh main, tetapi tidaklah begitu smooth yang superb. Akan rasa ada sedikit kadang-kadang frame drop. Tetapi untuk yang Explorer ni, due to the 870 punya chipset, so far tak ada masalah. Smooth and silky. Cumanya normal lah, bila kita main lama sikit, dia akan mudah untuk panas. Dari segi bateri pula, yang untuk Master Edition Explorer ni, dia adalah lebih sedikit. Di mana untuk Master biasa ni adalah 4300. Untuk Explorer Edition ni adalah 4500. So dekat situ ada lebih 200 mAh. So bagi siapa yang nak lebih bateri, this is the one to go lah. Tapi secara konklusinya aku boleh katakan performance wise, battery wise should be tak ada masalah. It should perform well in 2021. So apa aku boleh rumuskan adalah dari segi pemilihan model, jadi untuk masa sekarang Realme GT ni kalau yang level-level ni dia ada lebih kurang 5 model sebenarnya. Realme GT biasa, Realme GT Neo, Realme GT Neo Flash, Realme GT Master Edition, Realme GT Master Explorer.
So antara kelima-lima ni dia ada segmen market pengguna yang berbeza lah. Di mana kalau anda kata korang nak go for the true flagship, of course go for the Realme GT. Di mana dia pun ada design vegan leather kan, warna kuning hitam itu hari kan. Harganya pun bawah 2,000 sekarang ni. Tetapi kalau korang adalah seorang yang nakkan kelainan, nakkan designer punya phone. Sebab apa tau? Designer punya phone ni tak selalu keluar dan tak selalu ada special edition lagi kan. Korang boleh go for antara dua ni lah. Kalau anda kata korang punya budget agak tight, tetapi still lagi nak Snapdragon, korang boleh ambil Master Edition biasa ni, Snapdragon 778. Tetapi dia adalah mono speaker, bagi aku sedikit turns down bagi aku lah. Tapi kalau anda kata korang nak go for near to the true flagship, tetapi nak designer phone, korang boleh opt for this Explorer Edition lah. Di mana against dari segi punya design memang lain. Warna krim macam ni tak selalu tau kita jumpa telefon warna macam ni lah. Dia nampak macam mewah sikit lah. So again, kalau anda kata korang nak dapatkan seketul dua, macam biasalah, korang boleh pergi kat Fast Salim. Dan again, kalau anda kata korang suka video-video macam ni, first in Malaysia, korang boleh keep support me dengan tekan butang subscribe kat bawah dan loceng kat sebelah dia. Dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.